Assalamualaikum dan salam perpaduan bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 28 Disember 2022. Perkembangan fenomena air pasang besar dan banjir di Sabah. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun kepada 1,589 orang melibatkan 354 keluarga di 3 daerah. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS SK Sungai Anip disanakan menurun kepada 688 orang daripada 121 keluarga. Sementara di Pitas, bilangan penduduk terjejas kekal 766 orang daripada 177 keluarga melibatkan 6 PPS. Manakala di Kota Belud, jumlah penduduk yang ditempatkan di 2 PPS turut kekal 135 individu daripada 56 keluarga. Bantuan wang ihsan BWI kepada ketua isi rumah terlibat mangsa rumah roboh akibat dipukul ombak di penempatan atas air Kampung Forest Sanakan akan disalurkan segera. Bantuan RM1,000 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA itu akan disalurkan selepas agensi tersebut menerima maklumat terperinci mangsa terlibat daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, bantuan RM1,000 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA itu mengutamakan warga tempatan berikutan melibatkan dana awam. Bagi bukan warga negara, beberapa pendekatan akan dilaksana termasuk bekerjasama dengan badan sukarelawan dan pertubuhan bukan kerajaan. NADMA turut mempertimbang bantuan wang ihsan RM1,000 kepada ketua isi rumah, wang ihsan bagi kes kematian berjumlah RM10,000, bantuan projek pembaikan rumah sehingga RM5,000 dan bantuan pembelian barangan khas RM2,500. Arahan dan komitmen daripada kepimpinan tertinggi negara, Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri 1 selaku pengurus Jawatankuasa Bencana Peringkat Pusat, sesegera mungkin tata kelola prosedur itu perlu ada. Yang paling penting adalah semakan data daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas melawat Kampung Forest di Sandakan. Datuk Armizan dan rombongan turut melawat dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk yang terjejas di PPS SK Sungai Anip 2. Setakat ini, sebanyak 127 keluarga membabitkan 708 penduduk terjejas berlindung di PPS selain 110 buah rumah dilaporkan roboh. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Pitas memutuskan penduduk terjejas akibat fenomena air pasang besar baru-baru ini kekal di Pusat Pemindahan Sementara PPS berdasarkan situasi cuaca. Ketika ini 6 PPS yang dibuka sejak 22 Disember hingga kini menempatkan 766 penduduk yang terkesan daripada 7 buah kampung dalam daerah Pitas. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, keputusan itu diambil setelah mengambil kira nasihat dan justifikasi keadaan semasa daripada pelbagai pihak terbabit. Bersabar sebaik mungkin, kerana seperti saya katakan tadi, kerajaan akan mengambil tindakan sebaiknya melalui agensi-agensi yang terlibat, orang-orang kita yang balik ke rumah, sabar menunggu, kita tidak berdiam diri. Kita akan bekerja memastikan banyak perkara yang perlu untuk kita selesaikan dalam masa terdekat ini. Ada yang dapur jatuh, tebing-tebing sungai pun, sampah-sampah pun naik. Saya amat mengalu-alukan bersetuju sebab kita tidak boleh jangka macam kita nampak masih lagi dalam kawasan Mirai. Selain melihat sendiri kerosakan kediaman, lawatan kerja ini juga turut meninjau kerosakan kemudahan awam seperti jalan raya, bekalan air paip, tiang elektrik dan benteng jalan akibat bencana ombak kuat baru-baru ini. Setakat ini, sebanyak 184 laporan berhubung kemusnahan akibat bencana kali ini diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Marudu. Datuk Rudi turut berjanji akan membantu 4 keluarga untuk mendapatkan bantuan mendirikan semula kediaman mereka. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Rudi Awah yang juga wakil rakyat Pitas turut mendapati tebing jalan Kampung Tanjung Senimpul Agropolitan Pitas yang runtuh akibat dipukul ombak besar dalam fenomena air pasang besar. Dianggarkan baik pulih jalan tersebut melibatkan peruntukan sehingga RM300,000.
Jalan raya tersebut adalah laluan perhubungan penting melibatkan lebih 1,000 pengguna jalan raya di kawasan tersebut. Kita akan peralusi, kita akan ambil tindakan bersama dengan pelapor yang berwajib, terutama pegawai daerah dan juga agensi kerajaan. Kalau untuk jalan raya ini saja kita cuba perbaiki grade dan tabur batu, saya rasa tidaklah sebesar mana. Tapi gobion ini dia memerlukan begitu panjang gobion dan gobion yang ada sudah pecah dan ini memakan belanja. Beliau menyatakannya ketika melawat kawasan bencana berkenaan sekitar Pitas. Pejabat Media dan Komunikasi Jabatan Ketua Menteri memaklumkan bahawa Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor telah menerima kunjungan hormat daripada 2 Timbalan Menteri Persekutuan dari Sabah di pejabatnya di Menara Kinabalu. Mereka ialah Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sahmud dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan di Ibu Negeri, ini adalah kunjungan hormat pertama mereka kepada Ketua Menteri selepas dilantik sebagai Timbalan Menteri dalam Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua-dua menteri berkenaan telah memberi taklimat kepada Datuk Haji G mengenai program yang akan dilaksanakan menerusi kementerian masing-masing dalam membantu merancangkan pembangunan negeri Sabah. Datuk Haji J turut mengalu-alukan pelantikan Mustafa dan Chan. Selain yakin, kedua-dua pemimpin ini mampu membawa lebih banyak pembangunan kepada rakyat dan Sabah mengikut kementerian masing-masing, termasuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Pengarah RTM Sabah, Aminah Samsudin Muhammad di pejabatnya di Menara Kinabalu. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV Aris Arapa, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio Artika Matbi dan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kejuruteraan Radio Zulkifli Daud. Menurut Aminah, kunjungan tersebut adalah kunjungan pertama beliau selepas melapor diri sebagai Timbalan Pengarah RTM Sabah pada 7 November lalu. Ia antara lain bertujuan memaklumkan mengenai pelbagai program yang akan diadakan selain pencapaian terkini RTM Sabah. Beralih perkembangan COVID-19, buat pertama kalinya sejak 19 September 2020, Sabah merekodkan jangkitan baharu 1 angka dengan 9 kes malam, turun 2 kes berbanding pada Isnin. Kadar jangkitan juga menurun kepada 1.01% berbanding 1.47% yang direkodkan pada Isnin. Menurut jurucakap rasmi COVID-19, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kadar jangkitan tersebut diperoleh melibatkan 889 sampel ujian. 5 daerah mencatat jangkitan baharu yang didahului oleh Kota Kinabalu dengan 4 kes, Pinampang 2 kes, manakala Lahad Datu, Sipitang dan Tuaran masing-masing merekodkan 1 kes. 22 daerah lagi tidak merekodkan kes baharu sepanjang tempoh 24 jam. 8 kes adalah dalam kategori 2, manakala 1 kes dilaporkan dalam kategori 5. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS akan terus memperhebat usaha pembangunan sosioekonomi tambahan kepada pesertanya tahun depan. Ini bagi menambah pendapatan keuangan peserta. Selain LKTNS juga bakal mengusahakan tanah terbiar yang berpotensi untuk dibangunkan melibatkan tanaman komoditi bersesuaian. Pengerusinya Datuk Abdul Ghani Yassin berkata, setakat ini pihaknya sedang mengenal pasti lokasi kawasan tanah terbiar menerusi penglibatan beberapa agensi awam berkaitan. Kita sedang mengkaji dan juga menerokai kawasan-kawasan tanah yang berpotensi untuk dibangunkan. Tapi walau bagaimanapun program ini ataupun untuk pembangunan tanah ini akan berlaku sekiranya isu-isu tanah itu dapat diselesaikanlah. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Christmas 2022 ladang LKTNS Scheme di Nabawan. Dalam perkembangan lain, Datuk Abdul Ghani turut berharap agar kerajaan negeri dapat mempertimbangkan cadangan mengekalkan status keran komunal buat sementara waktu bagi menyusun semula kawasan pertanian dan penempatan untuk dibangunkan di bawah program LKTNS.
Dalam perkembangan berkaitan, Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS turut menyediakan pelbagai aktiviti tambahan untuk membantu menambah sumber ekonomi peneroka terlibat dalam program tanam semula kelapa sawit. LKTNS juga akan menyalurkan sara hidup kepada setiap peneroka terlibat dalam program tanam semula sehingga sawit mengeluarkan hasil tuaian. Aktiviti ekonomi tambahan yang kita telah lakukan di ladang-ladang SLDB yang lain adalah seperti penternakan ayam, penternakan madu kelulut dan juga penanaman nanas dan juga halia. Yang ini adalah antara aktiviti yang telah kita laksanakan. Dan yang paling penting di sini, selain daripada itu juga kita memberi jaminan di mana kita akan memberikan sara hidup kepada kita punya peneroka dalam masa menunggu hasil berbuah. Dengan jumlah minimum RM500 sebulan untuk satu keluarga lah. Beliau ditemui di ladang rancangan Klias di Beaufort. Program tanam semula LKTNS ini turut dilaksana di Skim Rancangan Sungai Mandela Sandakan, Skim Rancangan Suan Lamba Kinabatangan, Skim Rancangan Apas Balung Tawau, selain Skim Rancangan Pegagau Sempurna. Program tanam semula ini dilaksanakan melibatkan semua kawasan skim rancangan LKTNS dianggarkan melibatkan kira-kira 5,000 hektar keluasan tanah dengan penyertaan sehingga 2,000 peneroka yang dibuat secara berperingkat. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Kekal waspada di mana juga, khususnya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Dengan itu, saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Perjuanganku, tempat tumpahnya darahku, rumput yang menghijau, aman tanpa kacau bila sungai yang mengalir, itu